Assalamualaikum Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak sikit pasal kisah hidup Uchiha Obito. Untuk kisah hidup dia ni sebenarnya panjang gila, tapi aku akan ambil part yang penting-penting je untuk dalam video kali ni. Okey, sebelum kita start video, aku nak borak sikit pasal topi yang aku tengah pakai ni. Topi ni disponsor oleh HK Anime Merch. Design dia, kualiti dia memang terbaik. Aku pun suka sebab sedap pakai. Kalau tak silap, aku ada dengar topi ni hanya tinggal 17 pieces je. Baik korang pergi grab cepat dekat IG HK.Anime Merch. Banyak barangan anime yang boleh korang dapat kat sana. Memang cantik, memang berbaloi lah kalau korang beli dekat IG HK.Anime Merch. Ok, dah settle, jom kita layan video balik. Uchiha Obito merupakan seorang shinobi dari klan Uchiha dan dia juga telah dibesarkan oleh nenek dia sendiri. Pasal mak ayah dia ni kita memang tak tahulah. Sejak dari kecil lagi, Obito telah mempunyai impian untuk menjadi seorang Hokage. Dan selepas je dia masuk ke dalam akademi, kita boleh nampak lah ya Obito ni waktu kecil tak adalah macam berbakat sangat. Sampaikan dia nak buat Kage Bunshin pun memang menyengih juga lah. Sejak Obito masuk akademi, dia mempunyai seorang rival iaitu Hatake Kakashi dan dia juga mempunyai seorang kawan baik dari kecil lagi iaitu Nohara Rin. Selepas diorang semua berjaya lulus untuk menjadi genin, Rin, Obito dengan Kakashi telah pun menjadi satu kumpulan di bawah pimpinan Namikaze Minato. Dan semasa diorang semua terlibat dalam cunian exam, Obito telah pun dikalahkan dalam pusingan yang ketiga oleh Might Guy, manakala Kakashi pula telah pun berjaya untuk menewaskan Guy dan dia telah pun menjadi seorang chunin. Kita boleh nampak lah, selepas je Kakashi menjadi seorang chunin, Rin ni macam bangga gila lah dekat Kakashi. Sampaikan Obito macam jealous gila sebab dia kan ada hati kat Rin kan. So start je dari situ, Obito telah pun berlatih dengan cukup kuat dan dia pun telah menjadi seorang chunin. Untuk perang dunia shinobi yang ketiga, aku tak nak borak banyak, tapi tim Minato juga telah terlibat dalam perang tersebut disebabkan dorang telah menerima satu tugasan. Ada satu part ni Minato terpaksa berpecah dengan dorang disebabkan barisan hadapan memerlukan himmat Minato dan Minato pun telah memberikan tanggungjawab sebagai ketua dekat Kakashi. Start dari situ, dorang pun telah memulakan pertarungan dengan pihak musuh. Sampailah satu masa selepas dorang dah berpecah semua tu dengan Minato semua tu, tiba-tiba ada benda yang buruk telah pun berlaku. Rin pun telah dicolek oleh pihak musuh. Pada awalnya kita boleh nampak lah yang Kakashi tu dia memang nak abaikan Rin disebabkan dia lebih mementingkan untuk selesaikan misi. Tapi dekat sini kita boleh nampak lah yang haluan untuk Obito dengan Kakashi memang totally berbeza lah. Obito memang dia bernekat lah untuk selamatkan Rin disebabkan Rin tu buah hati je kot dan dia pun adalah bergaduh kecil dengan si Kakashi tu dan Obito pun telah membuat keputusan untuk selamatkan Rin seorang diri. Dan selepas je Obito sampai dekat tempat Rin kena colek tu, tiba-tiba pihak musuh nak serang dari belakang Obito dan akhirnya Kakashi telah pun mengubah fikiran dia dan dia telah pun sertai Obito untuk selamatkan Rin. Semasa dalam pertarungan untuk selamatkan Rin, Obito telah pun berjaya untuk mengaktifkan mata Sharingan dia dan dia pun telah berjaya untuk membunuh salah seorang dari musuh. Tapi malangnya sewaktu diorang nak selamatkan Rin tu, ada benda buruk pula telah berlaku sehingga telah menyebabkan separuh daripada badan Obito telah pun hancur. Dan waktu tu keadaan untuk Obito memang dalam kritikal lah, sampaikan Rin dengan Kakashi pun memang tak mampu nak buat apa-apa. Sampailah satu masa Obito telah pun membuat keputusan untuk memberikan sebelah daripada mata Sharingan dia yang masih elok kepada Kakashi sebagai tanda hadiah Kakashi telah pun menjadi seorang Jonin. Lepas dari itu Obito telah pun ditinggalkan dan dorang pun telah menganggap Obito telah pun mati. Tapi selepas kejadian tersebut, sebenarnya Obito tak mati pun disebabkan dia telah diselamatkan oleh Zetsu Putih di bawah arahan Uchiha Madara dan Obito pun telah dirawat dekat satu tempat yang mana tubuh-tubuh dia yang dah rosak tu pun telah digantikan dengan badan yang ditanam sel Hashirama. Semasa di akhir proses untuk pemulihan badan Obito, tiba-tiba Zetsu Putih telah pun muncul dan dia pun ada bagi tahu yang Kakashi dengan Rin tengah dalam bahaya. Diorang pun telah dikepung oleh Shinobi Kirigakure. Start dari situ, Obito yang telah dibantu oleh badan Zetsu Putih telah pun membuat keputusan untuk menyelamatkan mereka berdua. Tapi sebelum dia nak pergi menyelamatkan diorang berdua, Madara tiba-tiba ada cakap yang Obito akan kembali dekat dia. Selepas dari itu, semasa dalam perjalanan Obito untuk menyelamatkan diorang, dia rasa macam lain macam je, macam ada benda yang tak kena lah. Sampai je dekat tempat kejadian, tiba-tiba benda lain pula yang jadi. Bila dia dah sampai, Obito pun ternampak satu benda yang memang dia tak nak lah benda tu berlaku. Serangan daripada Kakashi telah pun terkena dekat Rin sehingga menyebabkan Rin telah pun mati. Hal dari itu telah menyebabkan Obito membangkitkan Mangekyo Sharingan dia dan dia juga telah membunuh semua orang yang berada dekat situ. Selepas kejadian tersebut, Obito pun telah kembali dekat tempat Madara macam apa yang Madara pernah cakap lah, dan Madara pun telah memberitahu rancangan sebenar dia dari A sampai Z. Dan start dari situ kita
kita boleh nampak lah, dendam dalam diri Obito tu telah mengubah hidup dia sehingga menyebabkan Obito telah memilih jalan yang salah, dan Obito pun telah menggunakan nama dia sebagai Uchiha Madara. Lepas je kematian Madara, dorang pun terus proceed dengan rancangan dorang tu. Aku ambil satu part ni sewaktu Obito telah pun melepaskan Kyuubi untuk menyerang Konoha. Dekat situ kita boleh nampak lah yang Obito telah pun bertarung dengan Namikaze Minato, tapi untuk pertarungan tersebut Namikaze Minato telah pun berjaya untuk menewaskan Obito dengan serangan Rasengan. Selepas je habis match di antara Minato dengan Obito, Minato pun telah mengunci separuh daripada cakra Kyuubi ke dalam badan Naruto dengan dia percaya satu hari nanti kekuatan daripada Kyuubi ni akan membantu untuk menyelamatkan dunia. Dan lagi satu part kita boleh nampak lah yang Obito juga telah terlibat untuk membantu Uchiha Itachi dalam membunuh kesemua klan Uchiha dengan syarat Itachi kena sertai kumpulan Akatsuki di bawah pimpinan Pain. Tak dari misi diorang nak tangkap Telbeast, Obito telah pun menggunakan nama dia sebagai Tobi dan dia telah pun menjadi partner untuk Deidara untuk menangkap Three Tails. Dan dekat situ kita boleh nampak lah yang personality untuk Obito memang totally berubah lah selepas menggunakan nama Tobi. Dia macam banyak main lah, macam budak-budak pun ada. Habis dia semua tu dan Obito pun telah reveal dia punya perwatakan dan suara dia yang sebenar. Semasa dalam 5 Kage Summit, Obito telah pun memunculkan diri dalam tengah-tengah perbualan dan dia pun mulalah cakap rancangan sebenarnya kenapa dorang semua memang nak tangkap kesemua biju. Hal ni disebabkan dorang hanya nak menjayakan rancangan Eye of the Moon, dan Obito pun berunding untuk mendapatkan Naruto dengan Killer Bee dengan cara yang baik. Tapi kesemua Kage memang berkeras lah, dorang memang tak nak lepaskan Naruto dengan Killer Bee tu dekat Obito, dan disebabkan tu Obito telah pun mendeklar untuk tercetusnya Perang Dunia Shinobi yang keempat. Bermulalah dalam Perang Dunia Shinobi yang keempat, Obito pun telah bekerjasama dengan Kabuto, dengan Kabuto pun telah menghasilkan teknik Edo Tensei. Tapi totally Obito memang tak percayalah dekat Kabuto disebabkan Kabuto dia macam ada muslihat dia yang tersendiri. Disebabkan tu Obito telah pun meninggalkan Zetsu Putih untuk memantau gerak-geri daripada Kabuto. Tapi selepas je Obito dapat tahu yang Naruto dengan Killer Bee telah pun meninggalkan tempat kurungan diorang tu, tiba-tiba tak dari situ bermulalah pertarungan yang cukup besar dalam perang tersebut. Sampailah satu part climax sewaktu Obito telah pun bertarung dengan Naruto, Guy, Kakashi dengan Killer Bee. Waktu tu diorang berempat telah pun bekerjasama untuk membongkar identiti yang sebenar lelaki yang bertopeng tu. Selepas diorang macam pelik lah yang teknik Kamui daripada Kakashi tu macam ada link dengan teknik teleportation Obito. Diorang bertarung sampailah satu masa Naruto yang dibantu oleh Kakashi ke dimensi Kamui. Naruto telah pun berjaya untuk menyerang Obito dengan teknik Rasengan tepat ke bahagian muka, dan akhirnya identiti sebenar untuk Obito telah pun terbongkar. Dalam perang tu banyak benda lah yang jadi. Sebagai contoh, sewaktu pertarungan di antara Obito dengan Kakashi, dalam match tu aku boleh cakap memang terbaik gila lah disebabkan kita boleh nampak teknik-teknik pertarungan yang cukup hebat dari kedua-dua shinobi yang cukup hebat ni. Untuk match tu aku tak nak ulas banyak disebabkan aku rasa dekat video-video lepas macam Kakashi top 10 pertarungan pun aku dah ulas pasal match tu. Lepas dia habis match tu, Obito telah pun menjadi Jinchuriki untuk Ten Tails, yang mana kita boleh nampak memang kekuatan untuk Obito waktu tu banyak menyusahkan orang lah. Tapi bagi aku part yang betul-betul climax untuk Obito ni sewaktu dia mula sedar lah yang apa yang dia buat selama ni memang salah dan jalan yang dia pilih selama ni totally wrong. Hal ni disebabkan selepas Obito kena serama dengan si Naruto tu, macam biasa lah aku boleh cakap Tok no Jutsu ni memang sentiasa berkesan kalau berjumpa dengan opponent yang memang cukup tough lah. Sewaktu Obito dia nak tebus balik segala kesalahan yang dia dah buat selama ni dengan dia nak menggunakan teknik Rinne Tensei untuk menghidupkan balik ke semua orang yang dah mati yang dia dah bunuh lah. Tapi malangnya sewaktu Obito dia dah memang ready lah untuk menggunakan teknik tersebut, tiba-tiba Zetsu Hitam telah pun memunculkan diri dia dan telah memaksa Obito untuk menggunakan teknik tersebut bagi untuk menghidupkan balik Uchiha Madara. Dan bila Madara sampai dekat dorang, Obito dia mula sedar lah yang selama ni dia hanya dipergunakan je oleh Madara bagi untuk menjayakan rancangan dia. Lepas je dari tu, Obito pun telah pergi dekat Madara dan dia pun telah menikam Madara, dan dia pun ada cakap yang dia sekarang ni adalah orang yang nak menjadi seorang Hokage, iaitu Uchiha Obito. Dan hasil bantuan daripada Kakashi, Obito pun telah pergi dekat dimensi Kamui dengan membawa mata Rinnegan dia tu untuk menyelamatkan Naruto. Tapi lepas tu Madara pun telah mengejar Obito dengan dia pun telah mencuri mata daripada Sharingan Kakashi tu, dan dia pun telah masuk ke dalam dimensi Kamui. Dan Madara pun dekat situ kita boleh nampak lah Madara ada cakap yang sebenarnya kejadian kematian Rin tu semuanya adalah rancangan daripada Uchiha Madara.
Uchiha. Untuk part selepas Kaguya telah pun dibangkitkan balik, Obito antara orang yang paling penting bagi membantu Team 7 bertarung dengan Kaguya. Antara sumbangan paling besar Obito dalam match ni sewaktu Obito telah pun membantu Sasuke kembali ke dimensi yang sepatutnya selepas Sasuke telah pun dicampakkan ke dimensi yang lain oleh Kaguya. Satu lagi sumbangan yang paling besar untuk Obito dalam match ni sewaktu Obito cuba untuk menyelamatkan Naruto daripada serangan Kaguya. Obito telah pun mengorbankan diri dia dengan Obito telah pun menjadi pahlawan untuk Naruto. Manakala serangan dekat Kakashi tu pun dia telah pun menggunakan teknik Kamui untuk menghilangkan serangan daripada Kaguya. Dan akhirnya serangan daripada Kaguya tu pun telah tertusuk dekat badan Obito, yang mana kita tahu serangan daripada Kaguya tu memang amat bahaya, memang boleh menyebabkan orang mati. Di ambang kematian Obito sewaktu Naruto masih lagi cuba untuk menyelamatkan Obito, tiba-tiba Obito pun ada cakap lah dekat Naruto yang dia minta untuk Naruto berjanji dekat dia yang Naruto akan menjadi seorang Hokage pada masa akan datang. Dan akhirnya badan untuk Uchiha Obito telah pun hancur menjadi debu. Dan sampai situ je lah riwayat untuk Uchiha Obito. Bagi pendapat aku lah kan, kalau si Obito ni dia tak salah pilih jalan dan dia tak termakan dengan hasutan si Madara dengan Zetsu putih lah, Zetsu hitam, Zetsu pink, tak kisahlah apa pun, berkemungkinan besar Obito memang cukup layak lah untuk menjadi seorang Hokage. Dengan sikap dia kita boleh nampak dia memang seorang yang cukup baik hati, banyak membantu orang tua sewaktu dia muda. Lepas tu ciri-ciri sebagai seorang leader pun ada dekat Obito. Dan lagi satu, Obito juga mempunyai impian untuk menjadi seorang Hokage. Dan kalau semua ni terjadi, kita boleh nampak lah yang Obito akan menjadi Hokage yang pertama dari klan Uchiha. Okey, sampai sini je lah sedikit perkongsian pasal kisah hidup Uchiha Obito. Kalau korang ada fakta lain pasal Uchiha Obito, just drop je komen kat bawah. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.